Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih lagi dapat menyambung kembali pelajaran pendidikan Islam dalam bidang adab, iaitu berjual beli dengan berhemah. Pada minggu lepas kita dah masuk serba sedikit tentang adab berjual beli, adab seorang penjual dan juga adab seorang pembeli, hukum berjual beli dan juga dalil daripada Al-Quran. Kan kita dah tahu serba sedikit tentang adab jual beli dan jual beli ni merupakan muamalah. Muamalah ni maksudnya berlaku antara dua pihak. Jual beli ni tak akan berlaku antara seorang. Maksudnya tidak akan berlaku penjual saja ataupun tidak berlaku pembeli. Ada penjual, tak ada pembeli, tak akan berlaku muamalah di situ. Ada pembeli tapi tak ada penjual, tak berlaku muamalah di situ. Jadi penjual beli ini mestilah melibatkan seorang penjual dan juga seorang pembeli dan juga ada barang yang hendak dijual. Kita dah tahu dah definisi dah berjual beli. Apa maksud jual beli tu? Mestilah ada barang yang ada manfaat yang boleh kita nampak ataupun ain yang boleh dirasa, yang boleh dipegang. Ini nak jual angin contohnya. Mana angin tu tak nampak? Nak sekilo angin. Macam mana nak jual sekilo angin? Itu sebagai contoh jual beli yang tidak dibenarkan. Baiklah, hari ini kita nak meneruskan sambungan kedua di dalam tajuk berjual beli dengan berhemah. Seperti kebiasaan yang selalu Ustaz sebut ialah peringatan sebelum kita memulakan pembelajaran ialah sentiasa menutup aurat dan Ustaz harapkan murid-murid sentiasa bersedia untuk belajar. Ustaz yakin dan percaya bila mendengar rakaman yang Ustaz buat ini bermakna murid-murid Ustaz sekalian sedang bersedia untuk belajar. Sebelum kita mengupas topik pelajaran kita pada hari menadahkan tangan untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagi memberkati lagi kelas kita pada hari ini, marilah kita sama membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, topik berjual beli ni sebenarnya Ustaz tak nak terlalu mendalam. Bukan maksudnya tak nak terlalu mendalam, sebab dah jadi kebiasaan dan Ustaz yakin dan percaya murid-murid semua sudah faham tentang jual beli. Sebab hari-hari, banyak kali dalam sehari boleh katakan minima sekali. Ustaz yakin dan percaya lebih pada sekali kita akan berlaku jual beli. Ada yang jual beli nama online, ada yang letak kat status dia, hari ni ada jual ni, siapa nak, nampak, ini menunjukkan satu teknologi kan. Dulu Ustaz ingat lagi di rumah Ustaz dulu, orang nak jual ikan sayur datang van, nama tu arwah Pak Mat. Pak Mat datang bergegas, mak ke siapa ke berebut nak ke van Pak Mat tu, sebab kalau lambat nanti habis. Sebab dulu kan susah nak pergi kedai apa semua, tak ada motor, misalnya orang susah kan. Saya ingat lagi Pak Mat datang naik van. Okay, nak pergi ke kedai yang tu jauh. Dulu mana ada Tesco, mana ada apa sekarang, Maidin apa semua. Zaman Ustaz kecil dulu tak ada. Dah masuk sekolah menengah ni tu barulah ada Tesco, ada apa nama dulu, sekarang apa nama lupa dah, macam-macam lah pasar raya. Sekarang ni macam-macam pasar raya kan, mudah. Sedangkan sampaikan kita pun dah jarang nak pergi kedai runcit. Kita lebih suka pergi kepada kedai-kedai pasar raya. Seronok kan dalam tu, macam ada kan, bukan saja ada jual tu, ada kadang kita sengaja nak pergi makan kat food court aja, kadang kita nak pergi tempat permainan dia saja kan, macam-macam lah. Okey lah, jadi nak ceritanya ialah tentang jual beli. Okey, Ustaz ulang sedikit tentang pembelajaran kita pada hari ini, minggu lepas, iaitu apa itu jual beli. Jual beli ialah akad pembelian harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek, harta atau manfaat. Ini Ustaz dah sentuhkan. Tadi pun Ustaz dah sebut tadi, mesti ada manfaat dia. Mesti ada perubahan pemilikan daripada pemilik kepada pembeli kepada penjual. Baiklah, dalilnya apa? Dalilnya ada murid nak tumpang. Sini.
Dia murid nak tumpang. Dalam kenek. Okey. Okey, baiklah. Dalilnya apa ialah wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Perbuatan riba itu ialah dia meletakkan satu cas yang melampau-lampau. Okey. Ustaz tak nak bahaskan tentang riba tersebut sebab kita dalam tajuk berjual beli. Okey, riba ni tak silap Ustaz dalam tajuk di sekolah menengah nanti. Okey, sebab sedikit murid Ustaz yakin dan percaya tahu apa itu riba. Biasa dengarkan perkataan riba, ingat Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan perbuatan riba. Okey. Hukum jual beli adalah harus. Ini Ustaz ulang sikit lagi sedikit ya untuk kita refresh balik. Jual beli harus, nak jual boleh, tak nak jual pun boleh. Okey, faham ya? Okay. Pembelajaran kita yang sebenar pada hari ini iaitu adab penjual dan juga adab pembeli. Tolong baca balik adab seorang penjual dan juga adab seorang pembeli. Boleh lihat dalam buku teks muka surat 168. Okey, antara adab penjual Ustaz baca sedikitlah sekadar untuk kita refresh balik. Okey, antara adab penjual ialah mesra dan mudah senyum, jujur, menjual barang yang halal, mengucap terima kasih dan seterusnya lah. Bagaimana adab pembeli. Okey, yang nak beli barang ni yang bawa duit nak bayar tu pembeli, bukan yang menerima. Okey. Adab pembeli, berkomunikasi secara baik, tidak membeli barang yang haram, menyenangkan urusan penjual, tenang dan tidak banyak kerenah dan seterusnya lah, ada 8. Okey. Itu saja pelajaran kita pada minggu lepas yang Ustaz dah terangkan panjang lebar. Baiklah, hari ini kita nak masuk tentang apa ya? Mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli. Boleh lihat dalam buku teks muka surat 169 sebagai rujukan kamu. Nak tengok dekat slide rakaman ni pun boleh, nak tengok dekat slide nak tengok dekat buku teks pun boleh. Tak ada masalah, sama saja. Okey, lebih bagus ada buku teks sebab boleh kita ulang kaji lagi. Okey. Kalau tak ada internet, susah kamu nak tengok rakaman Ustaz ni. Ini rakaman ni sebagai penambah baik, pemudah cara untuk kita memahami pembelajaran. Dalam buku tu sekadar baca, tapi bila ada rakaman ni, Ustaz boleh beri penerangan. Okey, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjual beli. Ustaz teringat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat ya, tolong ingat. Ini ilmu pengetahuan. Ada seorang sahabat yang sentiasa mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli. Jual lah barangan dengan Khadijah. Ini cerita sebelum Rasulullah SAW berkahwin dengan Siti Khadijah. Dia jual barangan Siti Khadijah. Ingat sebelum kahwin. Okey, siapa yang menemani Rasulullah SAW? Iaitu namanya Maisarah. Ustaz pernah sebut sebelum ni. Tak pastilah kelas ni ataupun kelas lain. Di mana Maisarah ini kalau kita lihat dia, orang akan kata dia seorang perempuan. Tidak. Pada zaman Rasulullah SAW, Maisarah ini adalah seorang lelaki. Namanya, bila itu sebut Maisarah je, perempuan. Maisarah je, perempuan kan? Tapi nama Maisarah pada hari ini perempuan. Betul tak? Sinonim dengan perempuan. Tapi sebenarnya Maisarah pada zaman Rasulullah SAW adalah seorang lelaki. Contohnya macam nama Anis. Kan kalau kita sebut nama Anis saja, orang akan terbayang perempuan. Kawan kelas Ustaz sendiri, kawan sekolah menengah, namanya Muhammad Anis. Lelaki. Muhammad Anis. Lelaki. Okey, itu sekadar selingan. Okey, Ustaz nak ceritanya ialah sahabat Rasulullah SAW yang menemani Rasulullah SAW namanya adalah Maisarah. Bukan Siti Maisarah. Kalau tak Siti tu adalah perempuan. Tapi dalam bahasa Arab tak ada Siti. Sanati adalah Sanati. Sanati tak cikgu bahasa Arab. Sanati tu tak silap Ustaz maksudnya adalah gadis. Dalam bahasa Arab Siti tak ada. Nama Siti Aisyah ke Siti Khadijah ke tak ada dalam bahasa Arab. Tak ada Siti. Siti tu bahasa Inggeris. Bandar. Bandar Aisyah pada Allah alam. Okey, mana datang Siti tu pun Ustaz pun tak tahu asal usulnya. Tapi kita sinonimkan dengan bila sebut Siti kat depan tu maksudnya dia adalah seorang perempuan. Okey, mencontohi Rasulullah SAW dalam berjual beli. Yang pertama adalah bertolak ansur. Rasulullah SAW memberitahu bahawa Allah Subhanahu Taala merahmati orang yang bertolak ansur ketika menjual, membeli dan menuntut hutang. Bertolak ansur tu maksudnya kita mesti dalam keadaan yang baiklah, senang cakap. Kita kena tahu. Tolong jangan kacau boleh tak? Kita mestilah kena tahu. Kadang-kadang orang kita dah penjual maksudnya kena seorang sabar. Nak membeli pun kena seorang yang sabar. Nak menuntut hutang pun kena sabar. Kadang-kadang bukan sengaja orang yang yang menerima hutang tu, yang berhutang itu tak bayar kadang-kadang, tetapi disebabkan
ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Tapi ada juga sengaja dia tak nak bayar hutang. Itu bab lain lah. Kan? Tapi kita kena selidik dulu. Kenapa dia tak bayar hutang? Kita tengok dulu kehidupan dia macam mana. Oh, nampaknya dia ni memang tak boleh lagi nak bayar hutang. Boleh tengok dalam keadaan pandemik sekarang ni. Contoh ni cerita pada pandemik sekarang ni kan. Aku pun ada lagi kewangan. Okey, jadi tak apalah. Biarlah dulu. Kita kena bertolak ansur. Tapi kita tengok. Bila dia nak bayar hutang aku? Tengok-tengok pula. Dia beli kereta baru. Kereta mewah. Handphone baru. Apa lagi? Pasang pula. Contohlah Unify. Apa lagi? Pakaian mewah. Boleh nak pergi bercuti sana sini. Tapi bila dia minta hutang, dia menangguh-nangguhkan hutang lagi. Tak boleh. Yang itu memang tak boleh. Sebab itu satu kesalahan bagi orang yang berhutang. Hak dia kena menunaikan hak dia tu. Selesaikan hak dia tu. Selesaikan hak. Sebab apa? Orang yang patutnya dia bersyukur. Aku dapat duit lebih ni sebabnya ada orang yang memberikan kemudahan kepada aku. Iaitu orang yang memberi hutang. Sepatutnya aku kena pulangkan hak dia ni balik. Kalau dia bagi RM300, dia berhutang RM300, bagi RM300. Itu contohnya. Okey. Jujur dan amanah. Rasulullah seorang yang jujur dan amanah. Okey. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penjual dan pembeli agar jujur ketika berjual beli bagi mendapatkan keberkatan hidup. Kita kena ikut ni. Pesan Rasulullah apa dia? Penjual dan pembeli mestilah jujur bagi mendapatkan keberkatan hidup. Ini menipu dalam timbangan. Banyak video-video yang pernah Ustaz terima dan yang saya yakin dan percaya kamu pun pernah tengok di YouTube ataupun yang telah terima di WhatsApp. Kan? Jual timbang sekilo. Bila nak masukkan plastik, cepat-cepat dia ada taktik dia. Ada buangkan biji buah ataupun timbang tu dia dah letak jarum sepatutnya kosong. Dia dah jadi letakkan nombor 1 sebanyak 100 gram. Bila sampai ke 1 kilo sebenarnya 1 kilo ke? Tak, sebenarnya 900 gram. Dia dah tipu kat situ. Ingat Allah akan azab orang yang menipu dalam timbangan jual beli ni. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah kalau jual dia beritahu, ini barang yang lama, ini barang yang baru. Kalau rosak Rasulullah beritahu, yang ini barang ni dah rosak. Kalau nak beli juga dia bagi harga yang diskaun. Rasulullah cakap, ni buah ni manis, yang buah ni masam. Rasulullah layan tetamu dengan pembeli dengan baik. Jadi sebab itulah keuntungan Rasulullah dapat berlipat kali ganda. Orang suka dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum, mesra, amanah, jujur. Kan? Apa seterusnya ialah itu tadilah jujur dan amanah. Ada satu kisah ni yang diceritakan kat sini iaitu menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Tengok kisah ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa ni? Seorang lelaki datang menuntut hutang daripada para sahabat iaitu seekor unta. Para sahabat mempunyai unta yang keadaan lebih baik daripada unta yang telah diberi hutang oleh lelaki tersebut. Tengok. Rasulullah SAW memerintahkan agar diberi saja unta yang lebih baik itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan mereka dengan yang lebih baik pada masa akan datang. Kerana mereka menunaikan hak lelaki itu dengan sempurnanya. Faham tak? Maksudnya orang yang beri hutang seekor unta tadi tu, dia nak minta hutang dia. Tapi orang yang ada hutang tu, unta dia lebih baik daripada yang tu. Tapi Rasulullah suruh beli juga. Maksudnya Rasulullah nak ajar kat sini supaya kita bersyukur. Sebab apa? Supaya kita dah dapat manfaat daripada beri hutang tersebut. Jadi tanda kita berterima kasih. Ibarat contoh macam ni lah. Contoh macam ni nak bagi mudah. Okey. Ustaz nak pinjam hutang dekat Ali. Okey. Ustaz pinjam hutang. Pinjam RM10 ke Ali sebagai contoh. Okey. Sampai cukup masa. Kan? Ustaz kena bagilah RM10 tu. Tetapi Ustaz nak bagi dia RM11. Adakah itu riba? Tidak. Kalau Ali yang minta kat Ustaz, okey kau punya RM10. Tapi kau kena bayar kat aku RM11. Lewat sehari, RM12. Itu bukan riba. Ini maksud Ustaz sendiri yang nak bagi. Inisiatif Ustaz sendiri. Dia dah bagi kat aku RM10. Sebabkan dia bagi aku RM10 itu, aku dapat beli sekian. Jadi hari ni aku ada RM11. Aku nak bagi kat dia RM11. Nampak tak lebih baik tu? Nampak tak? Itu yang masukkan dengan kisah Rasulullah SAW. Unta dia lebih baik daripada unta yang dapat dulu. Rasulullah suruh bagi juga. Itu tanda kita bersyukur. Dapat manfaat. Ustaz dapat RM10 manfaat tersebut. Tanda kita bersyukur dengan apa yang diberikan dulu. Kita berikan kesyukuran itu kepada dia. Supaya dia pun Alhamdulillah seronok. Kita seronok, dia pun seronok. Give and take. Okey, faham kan? Mudah saja kan nak faham kan macam tu?
Okey, kita pergi kepada apa dia? Iaitu boleh lihat dalam buku teks muka surat 170. Kepentingan beradab ketika berjual beli. Okey, ada 3 kepada individu, masyarakat dan juga negara. Dari segi individu, apa kepentingan beradab yang kita akan dapat ialah mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembeli dan penjual berpuas hati dan gembira. Yang kedua, keberkatan hidup terpelihara. Manakala kepentingan beradab ketika berjual beli dari segi masyarakat ialah yang pertama, imej Islam akan terjaga. Kita ni sebagai orang Islam, kita kena jaga imej orang Islam. Tunjukkan kualiti orang Islam, ajaran Islam. Jangan namanya Islam, tapi penampilan kita tak menunjukkan kita Islam. Itu yang kita tak nak. Sebab itulah hari ni orang cakap Islam ni teroris. Islam ni teroris sebab sebenarnya salah pada diri sendiri. Kita nak menuding jari. Contoh Ustaz menuding jari. Mana nampak? Tangan. Tak. Nampak tak kat bawah ni jari ni baki berapa? Ada 3 ni. Kita tak sedar kembali kepada kita. Kesalahan-kesalahan tu sebenarnya banyak kepada kita. Kita tuding jari. Tapi kita lupa ada banyak 1 tuding, 3 kembali. Maksudnya banyak kesalahan pada diri kita sebenarnya nak cerita tu. 1 plus 3. Sebab tu kita jangan biasa nak menuding jari. Kita kena merendah diri. Janganlah selalu merendah diri bongkok sampai orang pijak kita. Tidak. Maksudnya kita jangan selalu nak bongkak. Okey, lagi satu, imej Islam. Kita sebagai seorang yang Islam kena menjaga imej kita. Imej kita tu maksudnya dari segi penampilan kita, pakaian, ilmu kita, ajaran kita, apa yang Islam telah titipkan kepada diri kita. Kan macam adab berjual beli. Tak semua apa sama adab jual beli kita dengan agama lain. Agama Islam lebih kepada adab, halal haram. Agama lain tak ada halal haram. Tengok contoh penyembelihan. Boleh kamu nak beli ayam, kamu suruh acong sembelih kan? Tak boleh, tak jadi. Walaupun dia sembelih dengan cara Islam, tak boleh. Mestilah orang Islam. Okey, dan seterusnya tak naklah buat penyembelihan tahun 6 nanti kita akan belajar. Okey, kita akan buat demonstrasi. Seorang-seorang akan sembelih nanti tahun depan insya-Allah. Kalau Covid tak ada, kita akan buat seperti biasa ada penyembelihan, solat jenazah dan sebagainya. Itu bab lain, tak nak cerita kita kepada bab jual beli saja. Okey, hidup aman dan damai sejahtera, mudah saja, menghindarkan pergaduhan dan ketidakpuasan hati. Manakala kepentingan beradab ketika berjual beli dari sudut negara ialah negara akan sentiasa dalam keadaan harmoni, tak ada riba, tak ada berlaku penipuan dan menjaga kestabilan ekonomi negara, dan yang terakhir memelihara imej negara pada pandangan negara luar. Orang negara luar pun seronok nak berjual beli dekat kita. Seronok datang nak jual beli. Macam orang pelancongan datang, seronok datang ke Malaysia. Kenapa? Seronok. Tak menipu apa semua kan. Macam Ustaz pernah tipu. Ustaz pernah dengar ada orang cerita dia pergi ke negara Arab. Orang negara Arab contohnya dia tahu orang Malaysia. Dia tanya, apa murah dalam bahasa Melayu? Ada sebelah murah. Jadi orang Arab tu dia kan sebelah, mari sini, murah. Ada orang tu dia tipu, dia saja nak ngusik. Dia sebut dia cakap dalam bahasa Arab, nak sebut murah dalam bahasa Arab tu Melayu apa? Dia sebut mahal, mari sini mahal. Dia penjual sebut, mari sini mahal. Jadi orang Malaysia nak pergi ke? Tentulah tak nak mahal kan. Tapi sebenarnya orang yang macam itu yang tidak sepatutnya, sebabnya dia telah menganiaya penjual tersebut. Kesian penjual tersebut. Kan? Dia pun pelik, kenapa? Aku dah sebut rupanya. Aku dah sebut dah mahal. Kan sebenarnya nak sebut murah, tapi orang tak nak pergi kat dia. Nampak dah tipu. Itu penganiayaan berdosa kita kalau kita buat macam itu. Okey, faham tak dia? Jadi hari ni Ustaz tak nak cakap banyak. Ustaz pun ada urusan. Ini pun Ustaz rakam awal sebab hari ni Ustaz ada cucuk vaksin. Pada hari ni, pada esoknya. Jadi Ustaz pun ada banyak urusan lagi. Ustaz ada beberapa rakaman yang Ustaz perlu buat. Apa yang penting, input sampai. Dan juga aktiviti pengukuhan yang akan Ustaz buat, Ustaz akan maklumkan kat dalam grup nanti. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Ustaz sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul An. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.